Bantuan sumbangan asas Ramah Sara bernilai RM100 wajar diserahkan kepada golongan lebih memerlukan. Saranan disuarakan Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmud kepada golongan berkemampuan. Datuk Mustafa yang juga Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi berkata, beliau sendiri menyerahkan bantuan itu kepada keluarga yang memerlukan. Daripada kita mempertikaikan usaha murni yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini, baik kita mengambil peluang ini untuk menambah amal jariah kita, untuk menambah pahala kita dengan menyumbang kepada orang-orang yang lebih memerlukan. Datuk Mustafa yang juga pengerusi Majlis Pimpinan Negeri PKR Sabah turut menyarankan agar semua pemimpin PKR Negeri mengambil tindakan sama. Untuk menderma, pemilik kad pengenalan perlu membeli barangan asas sebelum diserahkan kepada golongan sasar. 8 projek pembangunan kecil di Penampang sedang dilaksana dan sebahagiannya telah siap. Ahli Parlimen Penampang Datuk Iwan Benedict memberitahu perkembangan ini semasa meninjau projek berkenaan. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata sebahagian projek dibiayai kementeriannya, manakala selebihnya menggunakan peruntukan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. 8 projek ini melibatkan pembinaan Dewan Terbuka di Kampung Rugading dan Kampung Bokok Kituau. Selain pembinaan Tamu Desa Kampung Ramaya, pembinaan Benteng Hakisan di Kampung Sadangon Mat Siang serta kerja-kerja pembaikan hakisan tebing sungai di Kampung Ramaya. Beliau berharap kemudahan yang telah siap dan sedang dalam pembinaan akan memberi manfaat kepada penduduk kampung. Pembinaan 2 jambatan konkrit di Mukim Bunga Raya Keningau membawa sinar baharu kepada lebih 8 kampung. Ia memudahkan perhubungan harian, membuka peluang ekonomi serta meningkatkan akses pertanian, pendidikan dan kesihatan. Sebelum ini, penduduk hanya bergantung kepada jambatan kayu uzur dan laluan sungai berbahaya, terutama ketika musim hujan. Ini juga merupakan satu daripada kemudahan yang membolehkan warga pendidik khususnya murid-murid hadir ke sekolah ini dengan selesa. Salah satu daripada menyelesaikan isu-isu bila berlakunya hujan ataupun banjir, kami tidak lagi perlu melalui jalan alternatif yang memang sukar. Terima kasih betul-betul dengan kerajaan. Semoga ini jambatan ini akan memberi manfaat kebaikan yang sangat baiklah kepada penduduk kampung di Mukim Bunga Raya. Pelbagai kisah mengenai jambatan konkrit tersebut, jambatan simen tersebut dan juga konkrit, sehingga pernah berlaku aksiden dan jatuh ke sungai. Sekarang sudah terbina, sedang dibina. Kami bersyukur dan bersyukur sangat-sangat dan berterima kasih kepada kerajaan. Mereka ditemui pemberita RTM sempena larian muafakat SK Bunga Raya, anjuran PIBG bersempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Terdahulu, Pengerusi Persatuan Pelancongan dan Kebudayaan Keningau, Rafi Robert dalam ucapannya menegaskan PIBG berperanan penting meloncakan kemenjadian murid. PIBG bukan sahaja mengeratkan hubungan ibu bapa dan sekolah, malah menyumbang keuangan, idea dan tenaga dalam menjayakan program pendidikan. Bagi mencegah penularan demam campak dan rubella, aktiviti imunisasi tambahan measles rubella MRSIA dilaksana di seluruh negara termasuk Sabah bermula 4 Ogos hingga 12 Oktober ini. Di Penampang, 4,900 kanak-kanak bakal menerima imunisasi tambahan ini. Suntikan vaksin secara percuma diberikan kepada kanak-kanak berumur 6 bulan hingga bawah 5 tahun. Selain mencegah penularan penyakit berjangkit, ia juga bertujuan memulihkan tahap imuniti kelompok. Setelah melihat kepada adanya kita panggil ketidaksinambungan kita punya imuniti kelompok yang mana boleh menyebabkan peribakan penyakit campak dan rubella secara berleluasa. So oleh kerana komplikasinya sangat teruk, so atas saranan WHO, so KKM telah menyarankan untuk kita bagi semula measles rubella secara besar-besaran di seluruh Malaysia. So Sabah tidak terkecuali. Beliau menyatakan perkara ini semasa program imunisasi tambahan measles rubella di Penampang. Yang tadi saya nampak yang latest punya something like influenza kah?
untuk prevent kan, yang memang biasa budak 5 tahun yang ke bawah punya lah. Penting lah. Kalau tidak, takut nanti ada apa-apa yang parent yang sakit kepala lah. Since sekarang viral kan pasal ini, even tempat tinggal saya pun ada suggest juga untuk ambil ini jarum. So I think should be ambil lah. Sebab ini vaksin dia dapat mencegah juga macam ruam, demam yang tinggi, batuk, selsema semua kan. So it's good for kids lah. I think it's very nice lah untuk supaya boleh reach all the kids di sini Sabah kan. Macam saya pun unexpected ada di sini. So saya terus bawa anak saya pergi jarum sini lah. Program MRSIA di Sabah digerakkan menerusi pelbagai strategi, antaranya klinik kesihatan, kaunter khas di pusat-pusat beli belah dan program outreach rumah ke rumah. Demam campak dan rubella merupakan penyakit mudah berjangkit dan boleh menyebabkan komplikasi serius seperti jangkitan telinga, radang paru-paru, radang otak, sawan serta kematian. 5 rumah kediaman jenis tidak kekal musnah dalam kebakaran di Kampung Pengkalan, Jalan Bukit Garam, Kinabatangan semalam. Turut terbakar 5 kenderaan termasuk sebuah motosikal. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah memberitahu pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 10.11 pagi. 12 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kinabatangan digegaskan ke lokasi kejadian. Pasukan bomba bertindak memadam kebakaran menggunakan 2 aliran 500 kaki dan 4 pancutan dengan kaedah ofensif. Tiada mangsa dilaporkan terlibat. Sementara itu, di Kota Kinabalu, seorang lelaki 35 tahun cedera selepas terjatuh atas bumbung sebuah kereta. Menurut Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 11.54 pagi. 6 anggota bersama sebuah jentera fire rescue tender digegaskan ke lokasi kejadian. Pasukan bomba mengangkat mangsa menggunakan peralatan khas dan seterusnya diserahkan kepada ambulans untuk rawatan lanjut. Sempena sambutan Mauludur Rasul Peringkat Negeri Sabah 1447 Hijrah, kontingen Jabatan Ketua Menteri juara pertandingan sepanduk kategori kementerian, jabatan dan swasta. Kategori pertubuhan pula dimenangi Ukhuwah Prihatin Sabah, sementara Masjid Jamek Pekan Mesapol Sipitang johan kategori komuniti. Pondok Fizi Lalil Quran Kota Belud pula mengungguli kategori sekolah menengah dan rendah. Johan pertandingan sepanduk masing-masing menerima wang tunai RM7,000 beserta trofi dan sijil. Hadiah kemenangan disampaikan Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Dalam majlis sama, pejabat daerah Tenom diumum kontingen terbaik kategori kementerian. Manakala kategori komuniti dan sekolah menengah dan rendah masing-masing menjadi milik Masjid Imam Haji Awang Hashim Pekan Sipitang dan SMK Merpati Sandakan. Setiap kontingen menerima wang tunai RM2,000, trofi dan sijil. 113 kontingen dengan lebih 15,000 peserta mengambil bahagian dalam sambutan ini. Pasukan Tarik Tali Sabah Ribbon Tiger akan mewakili Malaysia dalam kejohanan Tarik Tali ASEAN 2025 di negara Brunei Darussalam. Pertandingan bermula pada 12 hingga 14 September ini. Menurut Presiden Pasukan Tarik Tali Sabah, Junaidi Zakaria, ketika ini ahli pasukan giat menjalani latihan sebagai persiapan akhir. Ribbon ini sudah lama. Cuma untuk kali ini kita mau menggabungkan dengan satu pasukan dari antara awam dengan pasukan seragam ni, iaitu PDRM. Atlet semua yang akan terlibat adalah 12 orang. Di mana 10 orang adalah atlet. Kali pertama untuk Asian Camp pertama. Sebelum ni Sabah memang menjuarai lah. Beliau menyatakan perkara ini selepas menjadi tetamu segmen Suara 34 Puncak Prestasi di Konti Sabah FM. Dalam kejohanan Tarik Tali ASEAN 2025, pasukan Ribbon Tiger bakal berdepan pasukan dari 7 negara. Antaranya negara jiran Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Myanmar, Singapura dan Thailand. Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Buma Wendy Kuching. Malaysia Madani, rakyat disantuni.